Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku. Salam dan apa khabar pada semua? Baik. Alhamdulillah. Alright. Okay. Jadi pada malam ini kita akan adakan satu sesi live bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2019-2020 dan sesi live ini ditayangkan di Instagram rasmi MPP UiTM Shah Alam. Jadi kepada semua pemimpin mahasiswa diminta untuk berkongsi link kepada mahasiswa-mahasiswa baru untuk turut serta menyaksikan live pada malam ini. Okey? Dan kami mengalu-alukan kehadiran kesemua mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin sekarang tengah masuk ke live kami untuk menyaksikan sesi bersama dengan MPP. Dan kepada semua hadirin sekalian diminta untuk mematikan phone, meletakkan phone di mood yang senyap supaya perjalanan majlis kita pada malam ini tidak terganggu. Anda akan berpeluang untuk bertanya pelbagai soalan kepada tetamu jemputan kita pada malam ini berkaitan tentang MPP UiTM Shah Alam dan juga berkaitan tentang mahasiswa serta berkaitan tentang UiTM Shah Alam. Jadi mungkin ada yang sekarang tengah dah ready nak tanya soalan tu, tapi tunggu sekejap, nanti kita akan ada sesi Q&A dan waktu tu anda semua dapat bertanya soalan kepada tetamu jemputan kita pada malam ini. So viewers kita pun semakin meningkat. Okay, teruskan share kepada rakan-rakan yang lain biar hit sampai 4,000 viewers pada malam ini. Dan kepada semua tolong share juga pada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama tonton live pada malam ini. Bukan setakat sahaja kepada mahasiswa baru tetapi kepada semua mahasiswa UiTM Shah Alam. Boleh ajak mereka untuk turut serta. Dan pada malam ini anda semua dapat berpeluang untuk bertanya soalan kepada tetamu jemputan pada malam ini. Alright, so seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa malam ini kita mempunyai seorang tetamu jemputan istimewa yang dijemput khas. Ini iaitu Majlis mempersilakan Saudara Nur Shah Mishari, Jadi Ketua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam sesi 2019-2024. Jadi Assalamualaikum Saudara Syamil, apa khabar? Waalaikumsalam, baik Alhamdulillah. Ya, jadi untuk makluman Saudara Syamil, malam ini kita bersiaran langsung di Instagram MPP UiTM Shah Alam. Dan sekarang ini yang sedang mengikuti live pada malam ini juga merupakan mahasiswa-mahasiswa baru UiTM dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sedia adalah di UiTM ni. Jadi mereka pun sekarang ni saya rasa dah bersemangat dan nak bertanya soalan kepada Saudara Syamil. Jadi Saudara Syamil, mungkin saudara boleh bercerita sedikit tentang MPP UiTM, sedikit latar belakang mengenai MPP UiTM Shah Alam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Saudara Faiz, pengacara majlis pada malam ini. Dan yang diraikan juga di hadapan saya ada adik-adik pradiploma yang turut hadir bersama-sama, dan kepada semua mahasiswa baharu UiTM yang sekarang sedang menjalani Minggu Destini Siswa MDS secara dalam talian, dan kepada semua mahasiswa UiTM. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat mengadakan live bersama dengan pelajar, dan saya yakin dan pasti pelajar menunggulah live pada malam ini untuk menanyakan tentang barangkali mengenai isu-isu semasa berkaitan dengan UiTM. Jadi kalau boleh untuk soalan pertama, saya bercerita sedikit mengenai MPP di Shah Alam terutamanya. Jadi untuk pengetahuan adik-adik pradiploma kita, MPP UiTM Shah Alam kita terdiri daripada 4 kampus
iaitu kampus Shah Alam, kampus Puncak Alam, Puncak Perdana dan juga Sungai Buloh, yang mana merangkumi 24 fakulti dan setiap fakulti ada 2 orang perwakilan. Dan biasanya MPP ni kita bertanding mengikut kursi fakulti. Dan batch sidang MPP kali ini kami dilantik pada bulan November tahun lepas. Dan sekarang kita dah hampir genap cukup setahun apabila sampai pada bulan 11 nanti, insyaAllah. Dan mungkin kalau ikut kebiasaannya, sidang MPP hanya setahun sahaja, dan kemudian akan ada naik satu kepimpinan baru yang dipilih secara demokrasi oleh pelajar-pelajar UiTM mengikut fakulti. Anda boleh pilih siapa yang anda rasakan layak untuk memimpin di peringkat universiti dan juga fakulti. Jadi di UiTM Shah Alam kita ada 24 fakulti. So total MPP UiTM Shah Alam ada 48 MPP. Dan Alhamdulillah untuk sidang kali ini kita punya bilangan MPP tu seimbang antara lelaki dan perempuan. Kita boleh kata, tak silap saya, dalam 22 ke 24 orang perbezaan dia. 22 lelaki saya dan 24 perempuan MPP di UiTM Shah Alam. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian juga, MPP UiTM Shah Alam merupakan MPP induk yang akan menaungi semua MPP di cawangan. Seperti yang semua kita sudah maklum, MPP UiTM ni sedikit berbeza dengan MPP di universiti lain, yang mana kita UiTM kita ada 35 kampus dan kita ada 13 cawangan. Dan yang lebih unik lagi adalah MPP kita ada 14 MPP. Di Melaka kita ada 2 MPP. MPP kampus Bandaraya dan MPP kampus Alor Gajah Jasin. Maksudnya di Melaka sahaja kita ada 2 YDP MPP. Dan Alhamdulillah secara totalnya kita ada 14 YDP MPP UiTM, dan secara totalnya kita ada 244 orang MPP UiTM seluruh Malaysia. Jadi Alhamdulillah itulah jumlah kekuatan kita. Dan di Shah Alam sebagai induk, kita sentiasa membawa suara pelajar, tidak kira di Shah Alam maupun di cawangan. Kita cuba angkat sebanyak mungkin suara pelajar dan kita cuba pastikan suara pelajar di akar umbi itu dapat kita sampaikan di pengurusan tertinggi UiTM. So untuk soalan pertama saya kira okey kot. Okay, terima kasih diucapkan kepada Saudara Syamil atas penjelasan kepada soalan pertama sebentar tadi. Kita ke soalan yang seterusnya. Bercakap mengenai MPP ini, MPP merupakan satu badan eksekutif pelajar, dan Saudara Syamil juga menyebut tentang menjaga kepentingan pelajar, menjaga kebajikan pelajar dan juga mendengar suara akar umbi daripada pelajar-pelajar ini. Jadi apakah inisiatif dari segi sudut kebajikan yang telah dilaksanakan oleh pihak Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam? Baik. Bila kita bercerita tentang MPP, pastinya kita kena sedar bahawa MPP ni adalah mewakili pelajar. Kita mewakili suara pelajar. MPP dipilih secara demokrasi oleh pelajar untuk membawa aspirasi pelajar. Dan MPP UiTM kita sentiasa bersama dengan pelajar. Dalam masa yang sama kita juga mendukung aspirasi UiTM dan kerajaan yang sedia ada. Jadi bagi MPP pada sidang kali ini, pada awal permulaan pada permulaan kita mula-mula naik dulu, MPP di Shah Alam kita merancang untuk kita go global. Sebab itu kalau anda perasan tagline MPP pada sidang kali ini di Shah Alam adalah Pioneering Transformation Towards Globalization. Tapi kerana COVID, maka kita tak dapatlah nak bergerak ke gerbang antarabangsa. Menyebabkan kita sedikit terhad dan fokus kepada masalah-masalah di peringkat akar umbi yang berkaitan dengan kebajikan mahasiswa. Dan yang paling penting sekali adalah di saat kita sedang menghadapi krisis COVID-19 ini, yang saya kira masih lagi belum selesai, maka MPP telah bersepakat untuk kita hanya memfokuskan berkenaan dengan kebajikan mahasiswa. Maka untuk pengetahuan sidang-sidang sekalian, sidang hari ini sekalian, fokus MPP pada sidang kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan kebajikan mahasiswa pasca PKP.
Antara 3 perkara yang telah diperjuangkan oleh MPP sidang kali ini adalah yang pertama berkenaan dengan penempatan kolej. Yang kedua adalah berkenaan dengan rumah sewa pelajar. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan fasiliti. Apabila kerajaan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa pada ketika itu boleh merentas negeri pada bulan, dalam lebih kurang tak silap saya bulan 6, yang telah dilonggarkan sedikit PKP dan kita boleh merentas negeri, maka MPP telah bergerak untuk memastikan kebajikan students, kebajikan mahasiswa pasca PKP dapat dijaga. Sebab tu kita bergerak kepada 3 perkara ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan penempatan kolej. Saya kira penempatan kolej ni isu yang barangkali sentiasa berulang pada setiap semester, dan pada semester kali ini juga kita cuba untuk mengubah sistem penempatan kolej yang sedia ada dan menambah baik. Dalam keadaan kita sedang menghadapi krisis COVID-19 ni, kita kena meletakkan satu prioriti yang mana pelajar yang lebih layak untuk dapat kolej. Sebab tu kita sedang berjuang, dan insya-Allah MPP UiTM kita akan adakan beberapa siri mesyuarat dengan pihak pengurusan untuk kita teliti semula, kita kaji semula sistem pemilihan pelajar yang menetap di kolej ini. Supaya apa? Supaya cara pemilihan pelajar menetap di kolej ini lebih saya kira lebih adil kepada semua pelajar. Dan insya-Allah kalau boleh saya kongsikan sedikit dekat sini, apa yang kita rancang adalah barangkali prioriti untuk pelajar yang menginap di kolej, yang kita utamakan adalah mereka B40, pelajar B40. Lepas tu yang kedua adalah pelajar daripada Sabah Sarawak yang mana belajar di Semenanjung. Dan yang ketiga, mungkin kita sedang consider untuk kita memikirkan mungkin kita nak beri satu peluang kepada pelajar last semester yang pada semester sebelumnya mereka ni sedang menjalani internship ataupun praktikal. Sebab kita sedia maklum, pelajar yang kebiasaannya praktikal ataupun internship pada semester kali ini, semester depan tu dia tidak akan dapat college. Kebiasaannya kerana apa? Kerana sistem college kita menggunakan sistem merit. So perkara ini yang kita nak cuba ubah, supaya apa? Supaya prioriti itu tidaklah khusus kepada sistem merit yang sedia ada. Sebab saya dah kata kepada semua MPP UiTM di seluruh sistem UiTM dalam persidangan MPP baru-baru ini, saya kata dengan semua MPP, kita kena perjuangkan berkenaan dengan penempatan pelajar di kolej. Kerana kolej adalah hak student. Setiap pelajar ataupun setiap mahasiswa UiTM layak duduk kolej. Mereka tak perlu berebut, mereka tak perlu mengemis untuk dapatkan kolej. Kerana itu adalah hak anda semua. Jadi insya-Allah MPP akan cuba perjuangkan perkara ini, dan telah saya sampaikan kepada salah seorang ahli lembaga pengarah universiti, Datuk Irmo Hizam. Saya kata kepada Datuk Seri, Datuk, pelajar kita ni terlalu ramai duduk di luar kampus. Kebajikan mereka di luar kampus tak terjaga. Di Shah Alam sahaja, pelajar non-resident ada 14,000 berbanding dengan pelajar di dalam kolej yang hanya bilangannya 12,000. Ini menunjukkan bahawa kapasiti kolej kita tak capai ataupun tak dapat nak memenuhi keperluan ataupun kemudahan pelajar. Sebab tu saya kata kepada Datuk Seri, ahli lembaga pengarah universiti, saya kata, Datuk, dalam perancangan panjang UiTM, dalam perancangan masa panjang pembangunan UiTM perlu fokus untuk pastikan pelajar-pelajar UiTM kurang daripada 1% sahaja yang menginap di luar. 1% ni siapa? 1% ni adalah mereka yang memilih untuk tinggal di luar kampus. Dan yang kedua adalah mereka mampu untuk tinggal di luar kampus. Kerana kita tahu pelajar-pelajar UiTM ramai ni adalah pelajar B40, pelajar yang susah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang layak untuk duduk di kolej. Dan telah saya sampaikan kepada ahli lembaga pengarah universiti, dan saya sebut sendiri di hadapan Timbalan Menteri pada ketika itu. Tim yang hadir adalah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Saya kata kepada Timbalan Menteri, kerajaan juga perlu ambil tindakan, perlu ambil cakna berkenaan dengan perkara ini, bantu pelajar. Kerana kolej itu adalah hak pelajar dan kolej itu adalah kemudahan kepada pelajar. Andai kata kerajaan ataupun universiti gagal menyediakan kemudahan kepada pelajar, mana pelajar nak duduk?
Itu yang saya minta kepada universiti dan kepada kerajaan untuk sama-sama membantu pelajar kita UiTM. Itu yang kita sedang perjuangkan lah. Yang pertama berkenaan dengan college, penempatan college. Yang kedua adalah isu yang saya kira semakin hangat timbul apabila berlakunya pasca COVID-19 adalah rumah sewa. Okey. Rumah sewa pelajar ni disebabkan kapasiti college kita tidak cukup untuk memenuhi bilangan pelajar yang terlalu ramai, menyebabkan pelajar kita ramai yang terpaksa menginap ataupun menyewa di luar. Dan kita tahu kebajikan mereka di luar sana tak terjaga. Dan MPP telah membawa isu ini kepada pengurusan berkali-kali. Kita telah berjumpa dengan Datuk Naib Chancellor sendiri sebanyak 2 kali, dan kita telah adakan beberapa lagi siri perbincangan dan siri mesyuarat bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar sebanyak saya kira lebih daripada 3 kali. Dan saya MPP kita juga telah bergerak berjumpa dengan unit pengurusan non-resident di Shah Alam untuk membincangkan dan memberi cadangan bagaimana cara untuk kita selesaikan isu ini. Dan Alhamdulillah di peringkat unit pengurusan non-resident sedang bergerak untuk memastikan pelajar-pelajar mereka ini sebelum menyewa di rumah mereka kena berdaftar sebagai pelajar non-resident. Yang ni pun saya nak ingatkan kepada adik-adik pradiploma, adik-adik mahasiswa baru dan kepada semua mahasiswa UiTM. Anda yang pertama apabila anda tidak dapat tawaran college, anda telah bergelar sebagai non-resident. Jadi untuk pastikan kebajikan anda terjaga, anda bertanggungjawab untuk mendaftarkan diri. Kena ada satu inisiatif, kena ada rasa satu perasaan tanggungjawab untuk kita daftarkan diri sebagai pelajar non-resident. Bukan apa, kerana kita nak bantu. Antara masalah yang timbul sepanjang COVID-19, saya ingat lagi apabila semua kampus ditutup, kita tengah lockdown pada ketika itu, ramai pelajar kita di luar sana terputus bekalan makanan. Bukan kerana kita tak dapat nak hantar makanan, kerana kita tak tahu anda duduk di mana. Ini masalah yang timbul. Sebab tu saya minta kepada pelajar, anda kena beri kerjasama juga kepada kepada pihak universiti, daftar sebagai pelajar non-resident. Supaya apa? Supaya kami tahu kedudukan anda di mana dan supaya kami tahu kebajikan anda. Dan insya-Allah MPP sedang bergerak untuk memastikan rumah-rumah sewa yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha rumah sewa di luar sana dapat menyediakan kemudahan yang baik kepada anda. Kerana apa? Sekarang kita sedang bergerak untuk memastikan penyewa rumah sendiri berdaftar dengan universiti. Bukan pelajar saja, bukan anda saja sebagai pelajar non-resident berdaftar dengan universiti sebagai pelajar non-resident, tetapi penyewa rumah juga kita minta untuk berdaftar dengan universiti. Supaya apa? Supaya universiti boleh menjadi orang ketiga, orang tengah untuk memastikan kebajikan mahasiswa terjaga dan kebajikan penyewa rumah juga terjaga. Kita nak ada win-win situation di sini. Supaya apa? Supaya kita dapat membantu juga pengusaha-pengusaha rumah sewa di luar sana. Dalam masa yang sama, kita juga dapat menjaga kebajikan mahasiswa. Dan yang terakhir, kalau sedikit saya boleh kongsikan lagi berkenaan dengan fasiliti. Seperti yang kita sedia maklum, UiTM telah menjalani ODL, Open Distance Learning Approach, pada satu semester lepas, yang mana antara keutamaan ataupun keperluan asas untuk menjalani kelas secara atas talian ini adalah pertama internet dan laptop lah yang pasti. So saya telah membawa perkara ini ke peringkat universiti untuk memastikan bahawa apabila buka saja semester pada 12 Oktober nanti, kemudahan internet, jaringan lebar internet tu dapat sampai kepada semua mahasiswa. Dan saya dapat respon input sedikit daripada Profesor Kamal, kita punya TNC Academic, menyatakan bahawa pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja. Apabila anda berada di dalam kampus nanti, jangan hanya menjalani kelas secara atas talian tu di dalam bilik saja di college, tapi anda boleh bergerak di mana-mana sahaja. Disebabkan kerana capaian internet sekarang kita sedang lebar luaskan, supaya di mana saja anda berada boleh dapat capaian internet. Tapi saya kira untuk first run ni mungkin akan ada sedikit permasalahan dan kita memerlukan input daripada pelajar juga.
So andai kata nanti apabila anda telah pulang ke kampus, anda dapati mana-mana kawasan yang tidak dapat capaian internet, maklumkan kepada MPP supaya kita boleh sampaikan kepada peringkat pengurusan untuk memastikan anda dapat belajar dengan selesa, insya-Allah. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Syami atas ulasan dan jawapan yang begitu panjang dan begitu padat sebentar saja tadi. Jadi kepada para hadirin yang sedang menonton secara live di Instagram sekarang ini, mohon untuk terus share kepada rakan-rakan yang lain untuk terus serta sama-sama menyaksikan sesi live pada malam ini bersama dengan tetamu jemputan kita, saudara Nur Syamie Sharif. Jadi kepada anda semua juga, jika anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, anda boleh menulis di ruangan komen di Instagram live tersebut, dan insyaAllah soalan-soalan yang anda tanya akan dijawab oleh saudara Syamie. Alright, saudara, bercerita mengenai pada tahun ini kita berhadapan dengan satu COVID-19, dan sudah pastinya pelbagai aktiviti-aktiviti yang direncanakan oleh pihak MPP sebelum ini agak terbatas dan juga mungkin tidak dapat dilaksanakan. Jadi apakah aktiviti ataupun program-program yang telah dilaksanakan oleh MPP selepas daripada pasca COVID-19 ini, dan apakah perancangan program selepas ini yang dirancang oleh MPP UiTM Shah Alam untuk mahasiswa UiTM? Baik, untuk perancangan program MPP, seperti yang saya terangkan tadi, apabila berlakunya COVID, kita telah menukar arah tujuan pergerakan kita more kepada menyentuh mengenai kebajikan mahasiswa. So banyak kita program MPP banyak kepada persidangan dan perbincangan di peringkat YDP MPP di seluruh sistem UiTM, dan di peringkat MPP seluruh sistem UiTM kita adakan beberapa perbincangan yang menyentuh mengenai kebajikan mahasiswa. Dan insya-Allah pada buka saja semester baru nanti, MPP UiTM Shah Alam akan sedang merancang untuk kita menjalankan satu jelajah. Jelajah ini kita namakan sebagai jelajah kita UiTM. MPP UiTM Shah Alam kita akan turun kepada semua cawangan-cawangan UiTM yang ada. Kita akan pecah kepada 4 zon. Yang pertama, kita akan bergerak ke zon utara, iaitu di kampus Perlis. Yang kedua, kita akan bergerak ke zon selatan di kampus Alor Gajah, Melaka. Yang ketiga, kita akan bergerak ke zon pantai timur di kampus Kelantan, Machang. Dan yang keempat ni kita tengok kepada keadaan semasa, iaitu di zon Borneo. Cadangan awal kita akan ke Sarawak. Tapi kita akan tengok keadaan semasa. Anda kata keadaan mengizinkan pada ketika itu, kita akan turun di cawangan Sarawak. So jelajah ni jelajah apa? Kan? Yang pertama adalah tujuan MPP Shah Alam turun ke cawangan. Yang pertama adalah kita nak dengar aspirasi pelajar sendiri. So insya-Allah nanti kepada mana-mana pelajar di cawangan yang mendengar ataupun bersama dengan sesi live kita pada malam ini, mungkin boleh bersedia ataupun boleh berfikir sama-sama apa yang anda nak. So dalam jelajah itu nanti kita akan buat dalam bentuk town hall secara santai antara pelajar dengan MPP. So sebenarnya kami nak mendengar apa aspirasi pelajar, apa yang anda nak daripada MPP, apa yang anda nak daripada UiTM. Itu yang kita nak. Kita nak cuba angkat aspirasi pelajar, kita nak cuba angkat suara pelajar supaya kita boleh sampaikan kepada peringkat pengurusan. Dan yang kedua adalah kita nak juga menyampaikan kepada pelajar apa aspirasi universiti dan apa aspirasi UiTM kepada pelajar. Kita tak nak ada satu hala saja. Kita nak ada perbincangan dua hala, yang mana tugas kami MPP juga akan menyampaikan kepada anda semua apa aspirasi universiti, apa aspirasi MPP. Dan seperti yang kita sedia maklum, UiTM, untuk pengetahuan adik-adik mahasiswa baru, UiTM telah melancarkan UiTM Strategic Planning 2035 kan? 2035.
yang mana the ultimate goal dia adalah untuk kita capai apa yang dipanggil sebagai globally renowned university, yang mana kita nak cuba letakkan posisi kita, ranking UiTM kita nak cuba capai top 100 dalam universiti, malah mungkin lebih lagi. Dan perkara ini memerlukan kerjasama daripada semua warga UiTM, staf, pensyarah, lebih lagi daripada pihak pelajar, mahasiswa. Sebab tu kita nak perkara ini bersama, dan kami nak sampaikan aspirasi universiti ini kepada pelajar supaya kita dapat bergerak seiring. Dan antara salah satu daripada perancangan universiti yang untuk kita bergerak kepada globally renowned university adalah yang pertama, banyaknya program mobility. Sebelum daripada pasca PKP, sebelum daripada COVID, UiTM telah banyak bergerak untuk merancang program-program mobility pelajar, dan UiTM telah memperuntukkan RM 1 juta kepada Office International Affairs OIA untuk menjalankan program mobility pelajar. Saya pernah dapat tawaran untuk buat dipanggil apa tu? Exchange students secara tak silap saya 6 bulan di Australia, tak silap saya. Saya dapat 2 tawaran, satu lagi saya tak ingat kat mana. Tapi saya terpaksa tolak sebab terlibat dalam MPP. Dan banyak lagi program mobility. Ini yang UiTM sedang nak bagi peluang kepada anda semua pelajar, dan anda kena tahu perkara ni. Kalau anda tak tahu, anda tak boleh dapat peluang ni, anda tak boleh capai, tak boleh grab peluang ni. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada semua mahasiswa, UiTM dah peruntukkan banyak duit untuk kita buat program mobility. Kita nak hantar pelajar kita ke luar negara, dapatkan pengalaman, dapatkan experience, belajar culture di sana, bawa di UiTM, kita sama-sama kembang dan kita sama-sama kongsikan kepada pelajar-pelajar lain. Itu yang kita nak. Kita nak make culture bagaimana pelajar-pelajar pelajar yang mempunyai ranking universiti tertinggi di luar sana, kita nak bawa balik budaya itu di sini dan nak kita amalkan di UiTM. Itu hasrat universiti. Dan peluang ini terbuka semua kepada pelajar. Anda tinggal kena cari je. Kena cari dan rebut peluang ini supaya anda boleh tempatkan diri anda bersama-sama pelajar yang terpilih yang akan pergi program luar negara nanti. Dan in fact sebenarnya MPP juga diberi tawaran untuk kita buat satu program di Zanzibar, di Tanzania kan? Zanzibar, Tanzania kan? Betul. Di Zanzibar, Tanzania. Program tu tak silap saya selama sebulan. Sepatutnya berlangsung pada bulan 7 ni, pada bulan 7 yang lepas, tapi disebabkan COVID, program-program mobility terpaksa ditunda lah sehingga ke waktu yang sesuai. So maksudnya kat sini UiTM sedang bergerak ke arah tersebut, dan saya nak bagi tahu anda semua, anda boleh terlibat kepada pelajar-pelajar ni, mahasiswa baru dan adik-adik pradiploma yang masih banyak masa lagi di UiTM. Anda kata selesai daripada COVID, kita dah boleh merentas negara dan sebagainya, sempadan negara telah dibuka, ada peluang-peluang untuk pergi program exchange student, rebut peluang ni, ambil peluang ni, pergi luar negara. UiTM dah provide semuanya dah, makanan, tiket flight semua ditanggung, anda tinggal perlu buat pasport je saja. Dan sebenarnya di UiTM sendiri pun kita dah lancarkan satu pasport, satu student satu pasport sebenarnya kan. Tapi tak silap saya majlis tu pun terpaksa ditangguhkan. Tapi sebenarnya kita nak lancarkan satu student satu pasport untuk membolehkan semua pelajar kita pergi ke luar negara. Itu hasrat universiti, dan ini yang saya nak sampaikan kepada anda, rebut peluang ini supaya anda boleh jadi sebahagian daripada mereka yang terpilih. So dalam jelajah tu nantilah insyaAllah kita akan dapatkan aspirasi daripada anda semua untuk kita angkat dan bawa kepada peringkat pengurusan, dan saya akan bentangkan di hadapan Datuk Naib Chancellor, inilah aspirasi pelajar kita UiTM, inilah yang pelajar kita mahukan. Dalam masa yang sama kami juga akan menyampaikan apa aspirasi universiti dan apa yang telah MPP perjuangkan kepada pelajar, supaya pelajar dapat bersama-sama dengan kita. Kerana dalam salah satu input untuk menjadi globally renowned university, UiTM telah meletakkan 3 perkara, iaitu yang dipanggil sebagai ESI. Yang pertama excellence, yang kedua adalah synergy, dan yang ketiga adalah integrity. So anda kata anda faham perkara ini, kita akan dapat capai ataupun menjadi salah sebuah warga yang duduk sama tinggi dan sama rendah dengan masyarakat di luar negara nanti insyaAllah. Okay.
Terima kasih diucapkan kepada saudara Syami. Jadi saudara, kalau kita lihat selepas pasca COVID-19 ini juga, MPP UiTM Shah Alam juga giat mengadakan engagement bersama dengan kementerian-kementerian, antaranya Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Masyarakat, Keusahawanan dan sebagainya. Jadi mungkin saudara boleh berkongsi apakah yang dibawa kepada kementerian-kementerian tersebut, atau adakah membawa aspirasi pelajar ataupun bagaimana? Silakan. Baik, antara program MPP pasca PKP juga adalah kita cuba memperbanyakkan engagement ataupun networking dengan mana-mana pihak, yang terutama di peringkat kementerian. So far kita dah pergi lebih daripada 5 kementerian. Kita telah berjumpa dengan Timbalan Menteri Kementerian Wanita dan Masyarakat. Kita telah berjumpa dengan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kita juga mengadakan perjumpaan dengan Kementerian Sains dan Teknologi. Kita juga berjumpa dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Semua kementerian yang kita pergi ini untuk kita bawa pendapat ataupun cadangan pelajar, aspirasi pelajar kepada peringkat kementerian kerajaan, kan? Supaya kita dapat sampaikan kepada kerajaan ataupun kementerian apa aspirasi ataupun pendapat pelajar. Dan banyaklah perkara, contohnya dalam Kementerian Wanita, kita sempat berkongsi dengan Kementerian Wanita apa yang Kementerian Wanita sedang perjuangkan sekarang. So antara perkara yang Kementerian Wanita sedang perjuangkan adalah berkenaan dengan OKU, berkenaan dengan orang kurang upaya. Dan untuk makluman juga, kita UiTM kita adalah antara pelajar yang teramai mempunyai pelajar OKU. So sekarang kita sedang cuba untuk pastikan fasiliti UiTM kita mesra kepada pelajar-pelajar OKU. Dan kita akan cuba sedaya upaya membantu pelajar-pelajar OKU ni. Dan saya kira sebagai seorang mahasiswa UiTM, kepada semua mahasiswa UiTM, saya seru untuk kita sama-sama bersama dengan pelajar-pelajar OKU untuk kita membantu mereka. Dan yang paling penting di peringkat MPP, kita cuba untuk yang pertama adalah menjaga kebajikan menjaga kebajikan pelajar OKU, untuk pastikan mereka ni dapat accessibility kepada education tu dengan sangat baik, facility dan sebagainya, mereka dapat belajar dengan selesa. Dan yang kedua adalah untuk kita cuba untuk empower pelajar-pelajar OKU ni. Kalau boleh kita nak kedepankan pelajar-pelajar OKU supaya mereka ni lebih menonjol, sebab kita tahu pelajar-pelajar ni mereka banyak bakat, dan kita nak pastikan bakat-bakat ni dapat ditonjolkan, dan mungkinlah bakat-bakat ni dapat menyumbang kepada universiti dan negara nanti, insya-Allah. Ini yang kita nak cuba bawa, dan kita nak cuba tampilkan, dan insya-Allah MPP akan sentiasa bersamalah dengan pelajar-pelajar OKU ini, insya-Allah. Dan yang seterusnya, perkara-perkara lain yang kita bawa adalah berkenaan dengan pelajar lah, berkenaan dengan pelajar, berkenaan dengan mahasiswa. Dan untuk pengetahuan juga, dalam persidangan persidangan MPP tempoh hari, yang turut hadir adalah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Saya cakap sendiri dengan Datuk Timbalan Menteri untuk mereka menyediakan keperluan asas pelajar zaman ini, iaitu laptop. Saya minta sendiri di hadapan Datuk Timbalan Menteri untuk memberikan laptop percuma kepada pelajar kita. Kita sedang berusaha ke arah tersebut, dan insya-Allah cadangan ni adalah semasa jelajah yang kita akan buat, kita turun di cawangan nanti pun kita akan cuba untuk menghadiahkan laptop percuma kepada pelajar-pelajar yang terpilih lah, kepada pelajar-pelajar yang susah. Ini yang kita sedang perjuangkan. Sebab saya kata kepada Timbalan Menteri, saya kata kalau zaman dulu, zaman atuk nenek moyang kita dulu nak belajar, kena ada lilin, betul? Ada lilin, sebab zaman dulu tak ada elektrik, nak ada lilin baru boleh belajar, baru nampak. Zaman sekarang ni, zaman moden ni, keperluan asas nak belajar, kena ada laptop, kena ada internet. Tak ada dua ni, tak boleh belajar. Sebab tu saya minta dengan Timbalan Menteri supaya dapat bantu kita, pelajar-pelajar UiTM. Yang kita tahu pelajar-pelajar UiTM ni banyak B40, dan yang lebih menjadikan saya tengok ada pelajar kita yang apabila terpaksa menjalani kelas secara ODL, online, laptop yang sedia ada tu sendiri pun dah tak cukup
mampu untuk meneruskan pembelajaran. So yang ni pun kita akan cuba bantu, dan insyaAllah nanti apabila kita dah cuba dapat peruntukan ataupun dapat bantuan daripada mana-mana pihak, dan saya seru jugalah kepada sesiapa yang menonton live kita pada malam ni, anda kata ada mana-mana pihak yang ingin tampil membantu pelajar kita, boleh tampil berjumpa dengan MPP, sama-sama kita bantu pelajar kita untuk kita sediakan bantuan laptop kepada pelajar. InsyaAllah MPP sedang bergerak ke arah tersebut. Kita sedang cuba untuk mencari dana supaya kita dapat sampaikan hadiah ni ataupun laptop percuma ni kepada pelajar kita yang susah, insyaAllah. Inilah yang kita sedang bergerak, dan inilah antara tujuan utama kenapa kita buat engagement dan networking, supaya kita dapat juga input daripada orang luar, dan dalam masa yang sama kita juga dapat sampaikan situasi semasa berkenaan dengan kebajikan pelajar. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syamil. Jadi saudara, kalau kita lihat sepanjang tahun ni, kita sentiasa dihujani dengan pelbagai perkeliling. Waktu sebelum Covid dia perkeliling, selepas Covid dia perkeliling. Jadi student ni pun dah aware dah tentang perkeliling ni. Daripada tak tahu je tahu pasal perkeliling ni. Jadi kadang-kadang bila ada sesuatu isu, student ni menunggu perkeliling, dan diorang ni push kepada MPP. Tetapi pada hakikatnya kita perlu menantikan keputusan daripada pihak pengurusan, dan ada student yang mungkin tidak faham tentang hierarki ataupun birokrasi yang perlu dilalui dalam menyediakan ataupun menyiapkan sesuatu perkeliling itu. Kadang-kadang ada pelajar ni suruh kita desak. Jadi mungkin saudara boleh berkongsi dengan penonton-penonton kita pada malam ini, bagaimanakah sesuatu keputusan contohnya berkaitan tentang perkeliling itu dibuat di peringkat universiti ini. Baik, betul, saya setuju dengan saudara Faiz. Pada tahun ni saja kita telah dihujani dengan banyak perkeliling dan banyak arahan, lebih-lebih lagi ketika kita sedang menghadapi Covid pada awal-awal dulu. Terlalu banyak info, terlalu banyak miscommunication, terlalu banyak fake news yang tersebar dalam kalangan pelajar dan staff, dan kita cuba hadapi dengan cara yang baiklah. Dan sebagai antara perkara ataupun autoriti yang tertinggi dalam menyampaikan maklumat adalah melalui perkeliling lah. Okey, untuk pelajar baru, mahasiswa baru kita, ada adik-adik pradiploma, apa-apa keputusan yang universiti buat, biasanya kita akan sebarkan melalui perkeliling. Perkeliling ni biasanya dikeluarkan oleh Datuk Naib Chancellor kita sendiri, dan ada juga perkeliling daripada pihak TNC HEP, ada juga perkeliling daripada pihak TNC Akademik. So mengikut kepada keadaan semasa lah. Dan yang kalau boleh saya kongsikan sedikit, perkeliling ini dibuat mestilah melalui mesyuarat. Maksudnya keputusan yang diputuskan dalam perkeliling itu adalah keputusan secara musyawarah, secara bermesyuarat, dan setelah mengambil kira pelbagai perkara. Setelah mengambil kira berbagai perkara. Dan MPP juga kita cuba juga untuk memberi input kepada Datuk Naib Chancellor, memberi input juga kepada TNC kita, supaya apa-apa yang berkenaan dengan pelajar diambil kira juga dalam keputusan mesyuarat. Sebab tu banyak perkeliling yang dikeluarkan oleh UiTM itu sebenarnya telah mengambil kira banyak perkara. Dan yang paling penting adalah dalam keadaan kita sedang menghadapi COVID-19 ini, krisis ini, yang paling penting adalah keselamatan pelajar itu sendiri, keselamatan dan kebajikan pelajar. Apa yang kita utamakan adalah keselamatan anda, kesihatan anda semua. Sebab tu perkeliling yang dikeluarkan itu walaupun tidak dapat nak memenuhi semua kehendak pelajar, tapi itulah yang terbaik yang kita cuba capai. Dan yang paling baru, paling latest ni, kalau saya boleh masukkan sedikit, perkeliling yang paling latest adalah berkenaan dengan Sabah Sarawak, pelajar Sabah lah, pelajar di Sabah, berkenaan dengan mod ODL ataupun mod pembelajaran. Dalam perkeliling yang paling baru ni, paling latest, berkenaan dengan pelajar di Sabah dan pelajar-pelajar yang sekarang berada di daerah zon merah. Kita tahu keadaan negara kita sangat tenat sekarang. Angka kes COVID telah meningkat kepada 3 angka, dan banyaknya kes di Sabah
dan saya tengok ada 4 daerah di Sabah telah dijadikan PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar. Dan 4 daerah tersebut di Sabah, dan UiTM telah mengambil keputusan untuk pelajar Sabah yang belajar di Semenanjung, UiTM menggalakkan anda untuk menangguhkan pergerakan balik ke Semenanjung, pergerakan pulang ke Semenanjung. Begitu juga dengan pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah, yang kampus ni di Sabah, tangguhkan dulu pergerakan pulang anda ke kampus sehinggalah keadaan selamat. Dalam perkeliling itu menyebut Sabah, untuk kita pastikan kebajikan anda semua terjaga, dan MPP juga kita bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh UiTM. Kerana apa? Kerana kita nak memastikan kebajikan dan keselamatan anda tu yang lebih utama. Nyawa anda tu lebih utama. Kita tidak mahu pelajar kita terlibat ataupun terkena jangkitan COVID-19. Itu yang kita risaukan. Maka keputusan itu kita buat juga untuk pastikan pelajar kita semua selamat. Jadi dalam perkeliling tu dah ada detail semua. Anda semua boleh baca, dapatkan perkeliling yang latest daripada pelajar UiTM. So pelajar Sabah, saya galakkan anda untuk kekal di rumah. Jangan pulang ke Semenanjung, ataupun pelajar di Semenanjung jangan pulang ke Sabah untuk pada waktu ketika ini. Dan insya-Allah jangan risau, saya akan berhubung dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, agenda kita Profesor Azizan, untuk saya pastikan pelajar-pelajar yang telah layak dapat kolej, yang telah lulus permohonan kolej, pelajar Sabah ni, pelajar Sabah ataupun pelajar Semenanjung yang nak pulang ke Sabah, mereka ni dapat kolej. Saya akan pastikan kolej anda tu kekal bilik anda. Jangan risau. Maksudnya nanti walaupun anda kata kita doalah PKP bersasar tu tak lama. So anda kata mungkin dalam week 3 ke week 4 ke anda dah boleh pulang ke kampus. So bila anda pulang tu kolej ada untuk anda. InsyaAllah saya akan bawa perkara ini, dan saya akan minta kepada Profesor Azizan, TNC HCP kita, untuk pastikan mereka yang dah layak ataupun dah lulus dapat kolej itu kekal milik anda. Walaupun anda terpaksa menangguhkan sedikit pendaftaran kolej. Sebab kita risau kalau anda kata, sebab ramai juga pelajar yang tanya, kami dah beli tiket flight, dia tu macam mana tu? kita dah beli tiket flight. Quarantine. Saya faham perkara tersebut, tapi saya melihat perkara ni, andai kata anda pulang ke Semenanjung, UiTM kita dalam keadaan kita pun tengah sesak dengan kemasukan pelajar juga. Kita tidak dapat nak menyediakan pusat kuarantin kepada pelajar Sabah. Ini antara kekurangan lah yang terpaksa kita akui. Kita tak dapat nak menyediakan tempat ataupun pusat kuarantin kepada pelajar. Maka bila anda pulang ke Semenanjung, saya risau anda kena tambah lagi kos dengan menginap di hotel. Dan ini anda kena tanggung sendiri. Menginap di hotel, makan minum, semua kena tanggung sendiri. So saya risaukan perkara ni. Sebab tu saya minta juga dengan Prof TNC, kalau boleh pelajar di Sabah ni kekallah di Sabah, lebih baik. Tapi kita juga tidak menghalang mana-mana pelajar yang nak juga balik ke Semenanjung. Anda kena ikutlah seperti arahan dalam perkeliling. Maksudnya anda boleh balik ke Semenanjung selepas swab test. Anda kata negatif, anda kena kuarantin juga. Walaupun kerajaan umumkan kalau negatif tidak perlu kuarantin, tapi untuk UiTM kita ambil satu lagi pendekatan lebih selamat. Anda kena kuarantin juga 14 hari sebelum masuk ke kampus. So bila anda dah landing nanti, dah buat swab test, maklumkan kepada pusat kesihatan di kampus yang anda belajar, maklumkan keadaan tersebut. Lepas tu maklumkan juga anda menginap di mana apa semua supaya kami maklum. Mungkin nanti dalam masa terdekat kita boleh bincang macam mana cuba untuk bantu pelajar-pelajar kita. Dan kalau bila anda dah selesai kuarantin 14 hari, maklumkan sekali lagi ke pusat kesihatan di kampus tempat anda belajar sebelum anda pulang ke kampus. Cuma yang lebih baik saya nasihatkan pelajar-pelajar yang berada di daerah zon merah,
ataupun pelajar di Sabah yang belajar di Sabah, cubalah kalau boleh kekal di rumah supaya keselamatan anda tu lebih terjamin. Nyawa anda lebih penting. Kita memikirkan keselamatan anda nanti. Itu yang kita sedang fikirkanlah sekarang. Saya faham kos yang ditanggung penerbangan tiket flight itu bukan murah. Tapi dalam keadaan kita sedang menghadapi krisis ini, macam saya kata, unexpected thing. Kita tak boleh nak jangkakan. Kita cuba sebaik mungkin. Dan yang paling penting, keputusan itu diambil kerana kita nak pastikan semua pelajar kita selamat. Itu yang lebih penting. Kalau bercakap mengenai soal kuarantin tu, adakah pihak UiTM bercadang untuk menyediakan pusat kuarantin, ataupun mungkin pihak MPP ada mencadangkan kepada pihak pengurusan untuk sediakan pusat kuarantin kepada pelajar-pelajar berkenaan? Okey, buat masa sekarang kapasiti kuarantin memang kita tak ada. Dan di college kita tak ada pusat kuarantin yang boleh kita sediakan. Tapi MPP juga akan buat beberapa siri perbincangan juga untuk kita lihat bagaimana. Yang paling penting adalah kita nak pastikan pelajar kita selamat. So nanti setiap update dengan MPP. So apa-apa makluman nanti MPP akan maklumkan. So kita akan tengoklah bagaimana. Anda kata kita boleh sediakan, mungkin kita akan sediakan lah. Tapi saya tak, buat masa sekarang saya tak dapat janji dulu. Tapi insyaAllah kita akan bincang lah dengan pihak pengurusan. Baik, terima kasih atas jawapan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi. Jadi di sini ada beberapa soalan daripada viewers kita, daripada penonton di Instagram Live. Antaranya daripada Aisyah Juhan. Dia tanya apa kelebihan menjadi APP ni. Mungkin Saudara Syarul boleh bercerita apa kelebihan jadi APP? Ramai sebenarnya berminat untuk menjadi APP, dan mungkin PM-PM di hadapan kita ni pun future APP. Baik. Apa kelebihan jadi MPP Pendapat peribadi saya lah, kelebihan jadi MPP adalah anda dapat berbakti kepada orang lain. Itu saja. Kita tak ada, MPP tak ada allowance. Kalau anda kerja allowance, tak ada dalam MPP. Kalau anda kerja dapat college, boleh lah tapi college tu pun bukan wajib, dia atas budi bicara kan. So apa yang saya boleh katakan, kelebihan jadi MPP adalah anda dapat berbakti kepada orang lain. Itu saja. Maksudnya hidup kita ni mestilah berbakti kepada orang lain. Lebih banyak kita membantu orang, lebih banyak kita berbakti kepada orang, InsyaAllah hidup kita akan mudah lah. So kalau boleh saya cerita banyak pengalaman kita, terutama sepanjang kita menghadapi krisis COVID-19 ni, berapa banyak pelajar kita bantu. Yang saya cerita tadi, pelajar non-resident, mereka yang terputus bekalan makanan. So MPP kita ambil inisiatif, kita masuk kampus dalam keadaan masa tu tengah high ni, kes tengah meningkat tapi kita redah juga untuk pelajar, untuk mahasiswa. Kita redah juga, kita ambil makanan di kampus, kita hantar sendiri ke pintu rumah pelajar kita. Yang ni yang kita sedang cuba buat. Okey, terima kasih diucapkan Syamil atas jawapan tersebut. Jadi kita pun dah menghampiri penghujung rancangan live kita pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri live kita pada malam ini, saya nak minta Saudara Syamil untuk berkongsi sedikit mengenai kempen yang sedang kita jalankan sekarang, iaitu kempen RM1 je, iaitu untuk membina kompleks Tun Arsyad Ayub. Mungkin boleh bercerita sedikit kepada para penonton kita sekarang dan juga pada hadirin-hadirat yang berada di hadapan kita ini mengenai kempen tersebut, dan apakah pesanan saudara terhadap mereka semua. Terima kasih. Baik, untuk pengetahuan semua warga UiTM dan semua yang turut serta dalam live kita pada hari ini, MPP UiTM kita telah melancarkan kempen RM1 je, yang mana dalam kempen ini adalah untuk membantu membiayai kos pembinaan kompleks Arsyad Ayub. Kepada pelajar yang tak tahu apa itu kompleks Arsyad Ayub, anda boleh ke IG MPP. Di sana ada video yang menerangkan apa itu kompleks Arsyad Ayub. So Arsyad Ayub ni Tun Arsyad Ayub lah, gelaran Arsyad Ayub sekarang adalah Tun Arsyad Ayub. Tun ni merupakan pengarah ITM. Zaman dulu sebelum dinaik sebagai UiTM, Tun adalah antara pengarah pertama ITM, yang mana banyak jasa Tun kepada UiTM, banyak jasa Tun kepada kita, anak bangsa kita. So kita akan bina satu kompleks Arsyad Ayub. Kompleks ni berfungsi seperti fakulti.
banyak fasiliti, banyak kemudahan kelas dan sebagainya untuk meneruskan pembelajaran. So kompleks ni akan dibangunkan di tapak lama Kolej Jati UiTM Shah Alam. Kalau anda keluar dari UiTM Shah Alam ni di section 2 sana tu, di berdekatan roundabout tu belah kiri tu, di situlah tapak lama kompleks tapak lama Kolej Jati akan dibangunkan kompleks Asyik Ayub. So kos pembinaan kompleks Asyik Ayub ni berjumlah 140 juta. Satu jumlah yang sangat tinggi, dan UiTM telah melancarkan satu tabung wakaf, endowment wakaf. So kita sedang mengumpul dana pembiayaan kompleks ini menggunakan wakaf. So MPP telah bersama dengan UiTM untuk kita sama-sama membantu UiTM membiayai kos pembinaan kompleks ni dengan kita melancarkan kempen RM1 je. So kepada semua mahasiswa baharu dan kepada semua warga UiTM dan kepada sesiapa saja yang melihat ataupun menonton live pada malam ini, sumbanglah sedikit daripada rezeki yang anda dapat, daripada harta yang anda ada. Sumbangkan sedikit, RM1 je. Kita sasarkan pelajar UiTM, kita ada 160,000 orang pelajar di seluruh sistem UiTM. So kalau anda kata semua pelajar sumbang ataupun wakaf RM1 je, kita dapat sumbangkan kepada UiTM berapa banyak? RM160,000 Malaysia kepada UiTM. Inilah sumbangan kita setelah apa yang universiti telah peruntukkan kepada kita, anak bangsa, anak Melayu, Bumi Putera. Setelah apa yang universiti telah beri kepada kita, beri peluang pendidikan kepada kita, sediakan kelengkapan, sediakan kemudahan penginapan dan sebagainya untuk kita dapat, orang kata, membantu keluarga kita. Inilah peluang untuk kita menyumbang kembali kepada UiTM. Tak banyak, RM1 je, lebih lagi bagus. So kita mensasarkan, anda kata semua pelajar menyumbang RM1 sahaja, kita dapat capai RM160,000 Malaysia untuk kita sumbangkan, dan kita akan serahkan mock check tersebut kepada Datuk Naib Chancellor kita, InsyaAllah. So saya mengharapkan semua mahasiswa UiTM, semua warga UiTM dapat bersama-sama kami dalam kempen ini. Sampaikan maklumat ini kepada semua mahasiswa kita supaya mereka ni dapat sama-sama kempen ataupun dapat sama-sama wakaf. Jangan kempen je kan? Jangan blast je benda tu kan, jangan viralkan je. Sekali sumbangkan sekali RM1 tu kepada UiTM, insyaAllah. So anda kata inilah dia saham akhirat kita, wakaf. So wakaf inilah dapat digunakan untuk membantu dan mendidik anak bangsa kita. Lebih ramai lagi orang Melayu, lebih ramai lagi Bumi Putera yang akan dapat dijadikan modal insan kepada negara, yang akhirnya nanti dapat membantu dan menjadi orang kata apa, menjadi pemuda-pemuda negara kita lah, insyaAllah. So rasanya itu saja. Okay. Baik, terima kasih kepada saudara Syabi. Jadi sama-samalah kita menyumbang dan membantu promosi kempen RM1 je ni untuk pembinaan kompleks Asyik Ayub. Jadi kita pun sudah menghampiri ke masa terakhir kita. Ada 5 minit saja lagi. Jadi sebagai penutup kata kita pada sesi pada malam ini, mungkin saudara mempunyai pesanan yang ingin diberikan kepada mahasiswa baru dan juga kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan live pada malam ini, sebagai penutup kepada kita punya sesi malam ini. Silakan. Baik. Sedikit pesanan saya lah kepada adik-adik mahasiswa baharu, adik-adik pradiploma. Gunakan peluang sebaik mungkin anda berada di UiTM ni. Saya kira UiTM adalah satu kampus yang sangat hebat, sangat baik. Anda akan dapat experience yang sangat baik, sangat indah ketika berada di UiTM. So gunakan peluang ini, gunakan sebaik mungkin. Jadilah pelajar yang cemerlang. Bukan saja cemerlang dalam sudut akademik, tapi cemerlang juga dari sudut kurikulum. Kerana kita tahu di luar sana kita kena bersaing dengan lebih ramai graduan. Di UiTM saja setiap tahun kita lahirkan 50,000 graduan. Ini tak campur lagi dengan pelajar-pelajar daripada universiti lain. So anda kena bersaing. So anda tak boleh hanya hebat daripada
segi akademik, tapi anda kena juga hebat daripada segi keterampilan, kepribadian, adab yang tinggi. Kita nak tampilkan mahasiswa UiTM ni ada image yang baik, satu image keterampilan. Bila mereka nampak, wah inilah pelajar UiTM, bangga. Di luar sana siapa saja tak kenal UiTM, semua orang kenal siapa itu UiTM. So kita kena bangga jadi pelajar UiTM. Kita ni bukan second choice, kita bukan lekeh. Kita adalah pelajar UiTM. Kita ada 160,000 pelajar UiTM. Kita adalah antara kampus terbesar di Malaysia. Satu-satunya kampus yang mempunyai 35 kampus, 13 cawangan. Semua negeri kita ada kampus UiTM. So kita kena bangga dengan kekuatan yang kita ada. Jadilah pelajar yang bangga dengan UiTM. Bawa nama UiTM ni ke pesada dunia. Kalau anda hebat berdebatlah sampai ke peringkat dunia. Kalau anda pandai berbidatolah di peringkat dunia. Jadilah pelajar yang matang, jadilah pelajar yang berhemah, pelajar yang berpendidikan tinggi, pelajar yang mempunyai keterampilan yang baik. Itu yang kita nak lahirkan. InsyaAllah saya doakan selamat maju jaya kepada semua mahasiswa baharu dan semua mahasiswa UiTM yang bakal menjalani kehidupan kampus pada semester yang baru yang akan bermula pada 12 Oktober. Saya ucapkan good luck kepada anda semua. Selamat maju jaya. Dan saya doakan agar anda diberi dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itulah pesanan-pesanan daripada saudara Nur Syamil Syari yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Shah Alam sesi 2019-2020 dan pesanan daripada beliau tadi mengakhiri sesi kita pada malam ini. Jadi berikan satu tepukan gemuruh kepada saudara Nur Syamil Syari atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada semua pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa baru yang turut serta berada di sini, dan juga kepada yang sedang menonton live di Instagram pada ketika ini. Jadi dengan itu kita akan mengakhiri sesi kita pada malam ini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.